A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salam hormat, salam bahagia kepada semua pendengar, semua muslimi muslimat yang mana sedang ikuti siaran live langsung Silsilah Patani ataupun baca sejarah kita pada malam ni. Jadi alhamdulillah lah, nah, walaupun keadaan hangatnya COVID dan penyakit tu masih lagi duk ngebok, maka kita usahalah jaga-jaga diri mengikut peraturan-peraturan yang mana diaturkan oleh kesihatan. Jadi hal COVID ni saya nak pesan sikit lah kali pertamanya sebelum kita nak mula acara kita. Ya bukan kata kita ni dewak degil, dewak lawe dengan pihak mana-mana dak dah. Kerana COVID ni sebenarnya ia menyakit dunia dah. Jadi setiap dunia ni dia ada cara dia untuk nak menghalalkan, untuk nak jauhkan penyakit ni. Seperti mana penyakit ni kita tahu dah kata dia melalui nyawa ke nyawa dah, masuk hidung ataupun kita sentuh penyakit-penyakit di tangan kita sapu muka masuk ke hidung pun masuk ke nyawa, masuk dalam badan kita tu dia akan impact kesel tubik tu, jadi kita ni kau tak arak dan rebah ataupun mati. Tapi sebenarnya Tuhan belaka kuasa, Allah Ta'ala belaka yang kuasa nak wijadi tak wijadi pun, tapi asbab pakar-pakar ilmu di segi kesihatan ni dia royak lagu tu lah, kata penyakit ni dia lagu tu. Maka kita nampaklah banyaknya ke rumah kita ni rena kau tak ikat habis lagi ke kita ni tak reti cara-cara nak jaga penyakit nak hemat penyakit ni. Setengah beberapa tempat tu kita dengar khabar lah daripada pihak kesihatan tu, katanya buat kita sendiri ni tak berapa jaga mana. Yang kedua pulaknya kita ni abang kata jadi penyakit hinketo asosiasi panggil. Sebenarnya panggil apa hinketo ni? Sakit diri. Penyakit hinketo ni panggil kata kira ke dia sendiri, tak kira ke orang lain, tak kira ke masyarakat. Tahu dah kata anak klik kepada mari pada bakok ke klik pada wilayah hak risiko tinggi, wilayah hak kata faurawan kuat. Duk susu pula ke rumah. Kalau tak ada penyakit tu tak apa. Takutnya hak ada penyakit, itu baik kena, tu baik kebasar orang tu jakit ke orang lain. Apanya kita rasa susah sangat sekadar 14 hari saja hak kita nak kurung tengok penyakit. Apa ke pelik dah. Kita pun mungkinlah jumpa anamai ke pihak mana ada cara tu pesak. Betul tak ada. Dia ada boleh berubah. Semoga yang kata bukan sekadar kita seorang lah. Kita nak jaga orang lain. Kalau puak hak pesen kata degil lagu ni orang panggil tu puak tak peduli masyarakat. Tak peduli masyarakat tu teruklah. Dia kata hinketua benarlah. Tak ada tanggungjawab diri, tak ada disiplin diri. Maka hak mana lagi masa depan tu di sini siaran live Silsilah ni menyerukanlah kepada kita semua tu pakak-pakak jaga dan juga pakak-pakak bertanggungjawab. Tanggungjawab diri kita dah dan juga tanggungjawab kepada masyarakat juga. Semoga kita tu bukan kluster, bukan penyebar penyakit ni. Dan kita bakal berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ni selamat, keluarga kita selamat, kampung halaman kita selamat, dan seluruhlah umat Islam kita dan juga manusia di dunia ni dah selamat daripada penyakit wabak COVID corona ni. Maka pada malam ni sidang pendengar semua, minggu yang lepas ni kita cuti lah kerana raya ni.
Walaupun orang duk geger juga rayon ni lagu mana rayon ni lagu mana bawa duk seki pada masa ni. Sedekah ulama-ulama tani dulu ni sudah mengesahkan dah beberapa perkara. Ni saya pun tak dekat ni royak jugalah. Saya pun tak ada ngaji pondok, tak ada ngaji tinggi deh. Tapi punya ilmu daripada ilmu-ilmu untuk guru dulu tu tulis mari tentang asal usulnya satu-satu kegiatan yang mana dilakukan jadi budaya tradisi ataupun diamalkan oleh tani turun-temurun ni. Salah satunya gayon ni. Dia ada dalil juga. Kata mula bila rumah kita lagu gano kena panggil gayon ni, lepas tu gayon ni dia buat gapo tik. Maka kita tengok prinsip asal dululah. Kita tengok di asalnya dia tubuh ke gayon ni untuk apa. Kita jangan tengok hari ni. Kerana kalau kita bodoh bid'ah tu kita nampak rayon ni hari ni tu bid'ah ataupun membawa pergi kepada benda lain. Tu tengok dululah wak emo surah ni ada lah catat belaka ulama dulu tulis. Kita tu jangan ada bodoh sangat, kita belajarlah ilmu tu. Seperti rayon ni pun hanya orang raya tradisi je. Sebab kalimah raya ni dia makna kepada happy. Dia makna kepada bahagia, sukaria. Itu logat Melayu. Kita tak panggil esok siapa dah hari Aid. Allah tu dekat Arab dah. Aid. Aid banyaklah Aid bukan Aidilfitri dia dah saja dalam ikut Islam tu. Tu dari segi lurah. Maka orang tani ni jak dulu lagi ni ulama yo ajar. Lepas raya Aidilfitri ataupun raya puasa tu kerana disunatkan puasa pula pada bulan Syawal bulan Syawal tu 9 hari. Nak puasa hari mana pun tak apa dalam Syawal 30 hari tu ni pada habis lagi. Tapi ulama kita dulu turun-temurun lagi dah ya ajar pasal kata puasa sekaligus lalulah 9 hari. Habis dulu ni dia pakai amal terus. Lepas raya pakai puasa lalu dah. Sebab dia duk panggil duk kek lagi. Duk sedap lagi, duk baru sebulan lepas ni ke. Puasa ni tak hari raya tak boleh puasa dah. Maka puasa pula 9 hari lalu. Sudah puasa pula 9 hari tu kita beraya lah pula. Bagi orang yang ambil sunat puasa 9 hari tu. Kerana puasa 9 hari tu bandingnya dia seperti puasa setahun. Habis tu lah dia beraya pula. Maka dia panggil rayon ni. Sebab apa? Dia ambil di sittati ayam tu. Ambil di kalimah 9 hari tu. Panggil rayon ni. Maka rayon ni tu kalau kita tengok dalam buku Syekh Ahmad tu dia berlambang kepada rayon ni tu tujuannya untuk raya ni adalah hari keluarga. Hari keluarga orang Melayu tani. One Hand Crop Crew. Orang panggil Melayu Patani Family Day. Hari keluarga. Kerana hari tu dia amal macam mana? Bakat klik lawe anak beranak ke rumah. Gaya puasa pun tak ada klik, tapi gaya ni kebanyakan orang nak klik. Sebab apa? Klik mai ke rumah pakai buat makan sekali. Ni orang kata buat makan sekali ni dia melahirkan hubungan rapat. Dia menjalin persahabatan adik-beradik tu hak mula-mula. Kerana mu duk kau tu, mu bini kau ni, mu lelaki kau tu duk jauh-jauh duk rata. Nak klik jumpa orang tua tak ada. Cuba kita jadi orang tua dulu, boleh berasa dia anak cucu tinggal jauh, tinggal lama tak ada klik tu, berasa lagu mana dah. Maka keadaan ni pula dah lama dah adalah negeri yang kena jajah, negeri yang tak ada mengetah sendiri. Maka kegiatan masyarakat ni dia kena kuat untuk nak jalinkan sahabat, nak rapatkan keluarga. Tu tujuan dia. Maka hari keluarga tu bakal klik mari, bawa klik mari dia kena buat tupak. Buat tupak serak pula lah. Kerana tupak tu makan yang bukan buat setiap hari. Biasa dia nak buat pada hari besar-besar. Kalau orang salah faham tu, buat tupak tu buat hari raya saja. Bukan. Anak lagi ngaji luar negeri tak klik dah 4-5 tahun buat tupak. Orang nak buat majlis besar-besar buat tupak. Orang nak buat haji buat tupak. Dia jamu makan sebab pergi ke Mekah tak boleh makan. Tak ada aku ingat ke rumah. Orang dulu dia lagu tu ya. Dia niat baik belaka tu tak ada bersakut apa dengan perkara yang nak bercanggah kepada syarak. Tujuannya situ.
Maka apa ni laginya kegiatan-kegiatan lain pun ada lah. Kegiatan-kegiatan lain pun ada. Nanti kita baca satu persatu. Dalam ni ada orang kata lain slow, lain kurang ke tu? Kurang tak? Nek pun tak ada bayar tak lagi. Tak pakai hak ni dulu. Masa pun boleh dok pergi, tak apa, boleh pergi dah. Maka bismillahirrahmanirrahim. Masuk dengan tajuk malam ni lah. Jadi tajuk malam ni kita akan bentangkan tentang sejarah Islam di Patani. Sejarah Islam di Patani ni kerana gapo? Kerana banyak orang duk tanya. Banyak orang tu duk terlupa apa banyaklah sebabnya. Kata duk berasa sangat kata kita ni megah, kita ni panah, kita ni bijak, kita ni alim. Gitu gini duk banding dengan dia ni dengan Mekah, duk banding dia dengan Nabi. Sedekah kita ni cuba kita tengok sikit lah. Kata tempat kita di Petaning ni, kalau kita tengok dunia yang bulat-bulat sutin, dunia yang bulat-bulat sutin ni, Taning kita ni ataupun dunia Melayu, tak apa, seumumnya dunia Melayu ni adalah satu kawasan yang terletak jauh daripada Tanah Arab. Iaitu berpusat di Mekah ataupun di Madinah. Makkah ataupun di Madinah, seperti mana kita tahu sejarah Islamnya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai pada Mekah dan mula sebar di Madinah. Kalau kita tengok di Madinah tu, jarak jauh nak boleh sampai ke Nusantara kita ni jauh benar. Tak seka-seka lah kata Islam nak mari sapa di rumah kita. Tu kita cuba kira sikit. Kalau kita belajar Islam, sejarah Islam, Rasulullah mula sebar Islam di Mekah. 13 tahun pun tak dapat berjaya. Agak kata tak berjaya dengan orang beribu-ribu di Mekah tu berapa orang ya hak mengikut Muhammad. Maka pindah hijrah pergi ke Madinah. Baru mula sebar besar-besar Madinah, boleh bangunkan kerajaan Islam di Madinah. Di Madinatul Munawwarah. Lepas pada tu pula adalah era menyambung mari pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. 4 orang dah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tu zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Kawasan dunia Islam pun tak ada luas mana lagi. Hanya kawasan Tanah Hijaz, Tanah Arab tu lah. Naik pergi ke sepadan Mesir, naik pergi ke Kanaan, ke Palestin, pergi ke Iraq gitu semua yang mula-mula tu. Tak ada luas sangat lagi. Baru habis pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, masuk zaman Bani Umayyah. Kerajaan pun pindah pergi ke Syria, pusat dia lah. Baru mula sebar pergi ke tanah Asia Tengah ke atas nung, mula sebar pergi ke Parisi, mula sebar pergi ke Afrika Utara. Naik ke tanah Anatolia. Pada masa tu pula kerajaan Islam halah-haluh pun banyak. Lepas tu tukar pula pergi kepada kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Mula sebar pergi sampai ke sepadan negeri Cina. Muawiyah tadi tu buka lagi sampai ke Andalusia. Dah timur pula kerajaan Saljuk di Anatolia. Nak Azerbaijan. Keluar dah. Habis pada situ pula bangun pula kerajaan Islam Utsmaniyah berpusat di Turki. Sebar lagi pula. Nak pergi sampai ke Rusia, nak pergi sampai ke Eropah Timur. Balkan, Bulgaria, Romania, naik kono pergi kepada tanah-tanah Afrika ke tengah tu. Turun lagi pergi ke Cina. Melayu kita tak siapa lagi. Siapa ke kerajaan itu pun tak ada timur lagi. Sejarah-sejarah Islam yang kait mari dengan tanah Melayu. Tu kita kena khabar sikit tu. Kalau kita tak tahu jarah ni, kita dah bodoh lama lah. Kita ni Islam mula di petani kita ni lagu mana? Kerajaan bani-bani yang saya sebut tadi, bani-bani Islam, kerajaan-kerajaan Islam di tanah Arab tadi ataupun tanah Timur Tengah tu, hatta duta mari sebar, hatta pendakwah mari tanah Melayu. Tak ada dalam catat juga lagu tu.
Kau kata jelas hatta oleh kerajaan. Walaupun mereka kata boleh jadi ada. Boleh jadi tak leh. Tak ada dakwa. Dia kena ada atas dalil. Dia kena ada atas bukti yang sebenar. Kena ada atas bukti yang sebenar. Maka malam ni saya nak usaha bagikan isi, bagikan maklumat mengikut dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab sejarah orang tani kita tulis. Walaupun Melayu tempat lain, Melaka, Aceh juga royak lagu lain, kata Islam mari tepat ke Nusantara lagu mana, ataupun orang-orang lain kata ke mana, walau alam lah kita bakak-bakak bahas. Tetapi pada malam ni selaku kita orang tani, kita berpandu kepada dalil-dalil tani kita. Kata sebut kata nak jadi Islam rumah kita ni bila? Maka mengikut sejarah sedang pendengar semua, kita ni orang Melayu ni selaku anak bongsu, dah kata. Anak bongsu yang terima Islam. Walaupun suku bangsa di dunia ni beribu-ribu suku bangsa. Allah Ta'ala jadikan manusia ni pelbagai bangsa untuk kita ni kenal mengenal. Banyak. Yang kita tahu pada sampai ke hari ni, suku bangsa yang paling banyak di dunia adalah suku bangsa Sin. Cina, jenis Cina. Cina gapo kata gelah, Cina Hokkien, Cina Highland, Cina gapo kata gelah. Dan suku bangsa yang paling sikit hari ni. Bahkan ada dah suku bangsa yang sudah habis dah. Sudah lenyap. Ada dah. Tapi hak ada lagi paling sikit lah ni mengikut data-data ahli kemanusiaan ni, manusia wilayah ni katanya ada suku bangsa ni orang tak sampai 30 orang dah. Duduk di hutan Amazon di Brazil. Profesor duduk kelanya bogeh lagi. Dawak manah, dawak kayu, tak ada tamadun, tak awak bangunan besar gapo lagi. Duduk oleh hutan, cocok tanah tak pandai lagi. Sedekah dunia ni mari siapa tahap ni dah. Hak kita bagi kata dunia tak lama nak kemat dah. Dunia ni moden tara mana dah. Teknologi ni sampai ke 4G, 5G dah. Ada lagi manusia yang hidup dalam hutan, tak kenal gapo dunia. Tak pandai lagi nak cocok tanah, nak menani, duk buru menate makan lagu tu. Ada lagi. Itulah kita jangan agak kata moden dah dunia ni. Manusia ni moden dah. Sedangkan suku bangsa yang Allah Ta'ala buat oleh hutan-hutan tu banyak lagi. Kita tengok rumah kita ni Belanda, dunia Melayu. Kita masuk ke hutan Borneo, ada lagi orang-orang suku-suku pedalaman. Rumah kita ni orang Sakeh. Walaupun tak ada Sakeh kat rumah kita, kat Malaysia ni ada lagi. Orang asli. Maka, kalau kita lihat tanding kita ni, duduk jauh daripada Mekah. Tiba-tiba kita orang Melayu ni terima Islam. Satu bangsa, satu penduduk yang paling ramai di dunia yang terima Islam. Kerana Melayu kita ni tercatat dalam 1 dalam 10 suku bangsa yang paling ramai orang dia. Dalam dunia. 1 Cina ramai. Hindi ramai. Latin ramai. Latin for Spain, Spanyol campur dengan pok-pok di Amerika, pok Latin, pok Argentina, Peru, pok Amerika Tan, South America dah. Lepas tu ada jenis Arab, jenis Slav, jenis Mongol, jenis apa kata lah banyak dah. Tetapi suku bangsa Islam ramai-ramai di dunia ni, dia ada suku bangsa Arab, suku bangsa Hindi Urdu, suku bangsa Turk, suku bangsa Asia Tengah, Fok Negristan, lepas tu suku bangsa Nusantara di dunia Melayu ni. Hak paling ramai. Ya Cina ramai tapi bukan majoriti, bukan kebanyakan orang Cina tu Islam. Cina Islam pun banyak, puluh-puluh juta tapi bukan penduduk yang paling ramai berislam. Di Eropah pun sama. Tetapi kalau kita lihat Melayu kita ni tercatat dalam golongan suku bangsa yang beragama Islam paling banyak di dunia. Kalau kita tengok di sudut negara ni, Indonesia. Hari ni Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Bukan Arab, bukan Saudi,
bukan Mesir, bukan Pakistan, tapi Indonesia. Negeri jiran kita, Melayu seperti kita bawah ni. Melayu dengan Jawa, suku-suku bangsa mana adalah negeri Islam terbesar di dunia. Sebab ramainya penduduk Islam. Boleh ke Indonesia. Dan juga kalau kita tengok pula, suku bangsa yang saya sebut tadi, 5 suku bangsa tadi tu sudah memegang panji Islam. Sudah memegang bendera kerajaan Islam dunia. Orang Arab ambil jadi Rasulullah lagi, sampai ke Khulafa' Ar-Rasyidin, sampai ke Umayyah. Umayyah ni diketuai oleh Arab dah. Pergi dunia dah. Dunia Islam. Khalifah lah. Lepas tu mari pula kepada Abbasiyah. Adanya Arab, adanya Parisi, Kurdi. Capo gilah katalah suku-suku bangsa kau tu pun pergi dah. Mari pula kerajaan Utsmaniyah orang Turki. Pergi dah. Mari pula orang satu kerajaan pula kerajaan besar. Walaupun tak meretah seluruh dunia pun. Tapi ia pergi juga kawasan besar di dunia. Iaitu Port Mogul. Dia India, Pakistan nak ke atas tu. Kok Samarkand, Bukhara pun sudah pergi kawasan besar dunia Islam dah. Kalau kita tengok dalam kalangan 5 suku bangsa Islam yang besar di dunia ni, hanya orang-orang Melayu di Nusantara ni saja ataupun orang-orang Islam di Kepulauan Melayu ni saja yang belum memegang panji Islam. Belum pergi dera Islam, kerajaan Islam dunia. Dah. Habis itulah kalau kita tengok Allah Ta'ala ni dia saling ganti. Kerajaan Islam ni dia dinamik. Naik ke pocok emas nak turun, jatuh. Naik pula satu kerajaan, jatuh. Naik pula jatuh. Gila semua. Pas gila-gila hak duk gila wali gepak hak lepas dah ni. Suku bangsa so gila nak jadi. Maka kita ni ramai juga Islam, orang Melayu ni. Di Kepulauan Melayu ni, fak kita ni. Iaitu orang Tani, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei, orang Filipina. Dah, dari Singapura, orang Melayu kawasan kita ni. Dah. Dia tak ada naik lagi. Maka ada ahli sejarah katakan bahawa akhir zaman Melayu kita ni pula nak naik bergedera. Maka kita bakal berdoa lah sidang pendengar bahawa kita adalah Islam Muslim yang bantu Imam Mahdi. Dan juga pok kita ni adalah orang yang tak ditipu oleh Dajjal. Kita usahalah walaupun ada seorang dua ataupun banyak pun, tapi kita berdoa atas pok kita. Dan juga sekali dengan Islam lain lah tujuannya kita berdoa selamat belaka. Tapi kalau kita nak tupai arak, nak tunggu arak, saya pakai mak saya pasal tak tunggu dah. Kerajaan Arab lah, bukan orang Arab, orang tu lain kerajaan. Tengok Palestin dia kena guling-guling tu dah. Kerajaan Arab ni berapa utai duk keliling tu Palestin. Tak ada gapo hak bersungguh. Kecek mulut saja nak ditolong pelopok. Kalau Arab bersatu sungguh ni Israel ni hancur lama dah. Tapi ada lagu tu sebab tu tengok. Tak boleh tupai dah kerajaan Toruk. Kerajaan duk mabuk. Duk beraja, duk tewah nak buat rumah tinggi sampai ke pocok langit supaya hadis Nabi duk goyak. Kena ke Fok Arab. Bukan Fok mah kita dak. Fok Arab duk gomo, kaca nak buat masjid besar ke semaya tak ada. Kaca nak tewah jangok masjid orang semaya tak apa sesah. Kaca buat bangunan naik langit sampai tinggi orang sesok Afrika, orang Islam ke tempat lain dunia Belanda lagi tak bagi. Tu perangan dia. Balalah dia ke mana? Kita orang di tanah Melayu ni, kita doa situlah kita orang yang nak pergi panji Islam sendiri. Tak apalah. Kalau pok-pok lain tak agak nak pergi, pok kita pergi. Maka malam ni kalau seolah dengan benda ni, sebab apa saya sebut lagu ni? Dengan kerana dalam kitab Tarikh Patani hak salinan Syekh Daud Al-Fatani daripada salinan hak Syekh Wan Pakih Ali dan juga daripada salinan Syekh Syafiyuddin Al-Abbasi kerajaan Taning zaman dulu, dia kata lagu-lagu mana pun akhir sekali Patani ini akan kembali ke Darussalam.
Lagu mana dia kata nak kembali kepada Darussalam, loning duk huru-hara, duk susah. Deh. Oh, orang duk mati, duk belawai, duk musuh semua orang petani lagu mana nak klik kembali ke Darussalam. Tahulah tu pun saya masa depan. Dan menentu masa depan ni kenapa kita sendiri menentu, tetapi dalam kitab tarikh ni sebut kata Taning akan kembali ke Darussalam dan juga baka-baka raja dan juga baka-baka ulama waliullah tak akan putus di bumi Patani. Bukan saya kata tu. Deh. Deh. Dalam kitab tarikh ni ulama dulu tulis kata dia tak putus. Tetapi sekadar kata kita tak tahu saja. Learning ni. Anak cucu yo apa ratus tahun mari dah, berapa lapis dah, duk ke mana toh dah. Ke jadi tok guru supaya orang dulu ke duk mabuk kaya. Tak supaya baka dulu tu wallahu a'lam. Dah. Maka kalau duk mabuk kaya tu yo akan diproses. Ya proses dirilah. Dah. Maka cara salah satu nak proses dirinya kita kena tahu sejarah. Semoga kita ingat jasa-jasa ulama dulu, tok guru dulu. Dah. Maka malam ni kita kenal lah. Dia kata kita ni bosu sekali. Umayyah Islam tak tanah Melayu belum lagi bangun kerajaan Islam. Dah. Abbasiyah pun sama. Tetapi Islam ni sudah mari dah di rumah kita. Tapi rumah kita tak ada bangun kerajaan Islam dengan resmi lagi. Tu kita faham tu. Sebab dalam kitab tarikh Patani ataupun kitab sejarah Tani yang paling tua sekali ni, dia tulis seorang ulama hak mula-mulanya timbul kalimah ulama orang Arab hak duduk di Tani itu iaitu Syekh Sa'id. Syekh Sa'id Al-Basisa Al-Yamani ataupun kita panggil Tok Syekh Sa'id ataupun kita panggil Tok Pasai tu. Ni dalam mula-mula dalam kitab tulis kata Tok Pasai lah orang yang Islamkan Gajah Tani. Tetapi sebelum pada Syekh Sa'id ataupun Tok Pasai nak mari di Taning, nak Islam ke Raja Taning tu, Islam yang dibawa oleh orang lain mari dah. Mari dulu dah. Mari dulu dah taruh mana? Mari dulu dah hingga 300 sampai 500 tahun. 300 sampai 500 tahun. Sebelum Raja Ismail Shah nak jadi raja Islam pertama tu, kerajaan Taning. Ini bermaknanya zaman kerajaan Langka Suka nu lagi Islam sudah belayar mari di Taning dah. Tetapi dia mari melalui orang Islam mari menega, mari cari-cari hasil rezeki di Taning. Duduk di Taning, nikah orang Taning tapi tak ada dakwah lagi. Dia tak ada menyebar ke Islam jauh orang sudah tak boleh lagi sebab takut. Sebab Raja Taning ataupun Raja Langka Suka pada masa tu beragama Buza. Dia semua tak kum. Dia kerajaan ni agama lain. Kita orang Islam nak mengisebar. Murih kerajaan. Sebab kerajaan tok nenek moyang kita zaman dulu dia belum Islam lagi. Maka nak boleh jadi kerajaan Islam pertama di Taning kita ni dia ada asbab. Kalau kita belajar sejarah Islam tempat lain ni adalah pergi serai dulu, pergi gomong dengan pedai, mati beratus, berdarah, bayar jizyah. Lepas tu hang terima masuk Islam, ni tak terima, gomong dulu habis cobi masuk Islam. Macam-macam cara. Tetapi rumah kita ni di Taning ni, Islam mulai bertapak dan mulai bersebar hingga orang bakal masuk Islam ni dengan tak berdarah. Tak kena duk bergomo, tak kena duk bakar pedai, tak kena duk bangkak, tak kena duk paksa. Rata-ratanya Islam di rumah kita ni dia mula sebar. Saya nak royak pada pendengar semuanya. Islam yang mari di Taning ni melalui orang Arab dan orang Hindi dan orang Parisi. Ni dalam kitab tarikh Patani ni hak Syekh Daud ni. Ni hak Syekh Daud ni, tarikh Patani hak Syekh Daud ni. Royak kata orang-orang Arab, orang-orang Hindi, orang-orang Parisi. Hak mari hak bawa Islam mari. Kalau orang mula-mula hak mari di Langka Suka ni orang Hindi. Orang India mari dulu. Lepas tu Parisi turut mari, lepas tu Arab turut mari. Kita jangan duk buat pang diri.
Ada orang tipu diri. Oh, dok. Arak mari dulu. Lah, bodoh juga tu. Ya arak nak mari tanah Melayu, dia belayar tu pun dia kena temu Parisi dulu. Peta dunia. Kalau sudah temu Parisi, dia temu India dulu. Temu India tu pulah lagi kalau dia dulu ni dia tak lakoh samudera, tak lakoh laut dulu. Sebab dia bahaya. Orang tak kuasa lagi nak lakoh laut seperti kalau di Arab betul mari tanah Melayu lalu boleh. Tapi 4 bulan duduk dalam laut tak rela. Zaman dulu ni zaman dulu kala ni cara belayar ke dalam laut ni dia tak boleh jauh sangat daripada tebing. Dia niti lah. Mana dia pergi laut luas tu juga. Tapi bukan di tengah laut besar ni kita tengok peta. Dia niti di ke tebing kili dunia tu. Ya lagu tu mula-mula. Bawa perahu kau besar, alat kau canggih, dia baru lakoh pergi luar. Gitulah. Maka Islam yang di rumah kita pada masa tu dah adalah Islam yang dibawa oleh orang Arab, orang Parisi dan orang Hindi. Hindi tu ada dua, Hindu dan juga Hindi Muslim. Tetapi bawa mari yuk belakang ni, zaman kerajaan Islam duk besar, duk hebat di tanah India ni, hampir semua boleh kata 90% pedagang India yang mari berdagang di tanah Melayu ni adalah orang Islam. Islam semuanya, orang Hindu dia tak tubik ke laut. Islam dia berdagang mari. Maka Islam mari siapa di rumah kita? Dia duduk kat tebing, kat laut. Kalau kita tengok lain Nusantara ni, tempat pertama yang Islam tapak iaitu orang panggil di Barus. Barus di Aceh. Negeri Pasai. Pasai Luk Semawe di Aceh tu. Mula-mula. Orang Islam tapak situ dulu. Sudah situ mula sebar. Sebar kat mana berkata pergi ke Jawa, mai ke Kedah, mai ke Minangkabau, ke Riau, nak mai ke Tani. Tak apalah kokop sebar. Dan juga pergi ke Campar. Kalau kita lihat pula sebelum Melayu nak besar naik ini, Campar naik dulu. Kerana tujuan besarnya orang Hindi, orang Parsi, orang Arab dia nak pergi ke China. Bukan tanah Melayu. Asalnya tujuan destinasi akhir dia. Destinasi besar dia nak pergi ke China. Dia tak boleh pergi dah jalan bukit tu. Silk Road, Jalan Sutra. Siapa panggil Sentang Saimai. Dia tak boleh lalu kat atas tu dah sebab Monggo makan lama dah. Maka baru tak boleh lalu kat jalan Monggo makan habis dah tu. Abas Yahcu dah tu. Maka dia belayar kat laut pula gati. Ni kena buat betul tengok. Untuk we gambar dah. Ginilah kita tengok Arak di sini. Arak dah. Sini Hindi. Sini Melayu. Cina. Ni Asia Tengah. Dah Turki dah kau ni. Dah. Maka ni Burma. Jadi Islam yang mula di Arab ni, kalau belayar terus mai kat ni, boleh. Ni laut. Tapi orang tak buat lagu ni ambil dulu. Mula-mula dulu, tak rela tak kalau laut sokmo tu. Dah. Maka dia nak niti. Di sini. Di lagu ni. Betul. Tengok ni. Ni mai tani kita sini. Tu. Cara dia. Dah. Dulu dah. Maka kalau kita lihat dah Islam yang mari rumah kita tu
Lama dah. Kalau kira agak kita tak boleh bila kata mula di Syekh Syaik tu, kita kena buat paham molek di antara kerajaan Islam Taning dengan Islam siapa di Taning tu suku-suku. Kalau sebut kata kerajaan Islam, memang kita boleh bila kata mula pada abad 14. 13, 14, tu mula situ. Tetapi Islam yang siapa mari rumah kita dulu pada tu lagi, iaitu abad yang ke-9. Kena ingat tu. Abad yang ke-9 maknanya tahun 800 lebih dulu. Lah ni tahun 2021. Sekitar 1200 tahun dulu. Mudah-mudahan kata kita gambar kata setelah Rasulullah wafat 300 tahun Islam mula mai rumah kita. Setelah Rasulullah wafat 300 tahun baru mula ada orang yang beragama Islam tu, orang Arab, orang Parsi India tu mula belayar mari. Belayar kapal mari nego nak pergi ke China, lepas tu duduk tapak mengikut Taning, itulah orang Taning baru mula kenal orang Islam. Abad yang ke-9. Abad yang ke-10, 11, 12, 300 tahun. Baru mari tahun 1448 barulah Raja Taning masuk Islam. Raja Taning hok semua tokong zaman dulu tu baru masuk Islam. Lepas tu pula Istihar jadi kerajaan Islam pada tahun 1500. Ingat, Taning kita jadi Islam pada tahun 1500. Ni. Islam, Raja masuk Islam 1448. Masuk Islam. Istihar jadi kerajaan Islam 155 berapa tahun dah tu? 50 tahun lebih baru istihar kerajaan Islam. Ya bukan yang mudah baru masuk Islam. Dan sampakah ini tahun 2021 sekitar 500 tahun dah. Baru 500 tahun yang kita jadi Islam. Islam dengan rata-rata. Tapi Islam mari kita 1200 tahun dah. Lepas pada Nabi wafat 300 tahun dah, rata 1100 tahun. Bukti ada mana? Ada kita Quran tulis tangan zaman tabi'in 1120 tahun lebih. Ada temung di Taning kita. Kita nak tengok Quran ni kena pergi di pondok Selana Air, Jeringu. Quran tulis tangan dengan tulisan dulu lagi zaman tabi'in ada temung di Taning. Dia mau ketok di pondok Selana Air tu. Bukti. Tu. Beri khabar sikit dah. Maka lama dah Taning kita Islam lagi, tetapi mula jadi Islam dengan kerana ya ada cerita dia dah. Iaitu seorang ulama yang nama Syekh Syaid Al-Basisa Al-Yamani. Dia asal duduk di Pasai di Aceh. Dia duduk di Pasai di Aceh. Habis orang panggil dia Tok Pasai. Tok Pasai itu nama satu negeri. Pasai itu nama negeri. Pasai ni iaitu Samudera Pasai, nama kerajaan Aceh zaman dulu. Jadi Syekh Syaid ni dia belayar pada Yaman sebenarnya. Dia orang Arab Yaman. Arab Yaman belayar mari duduk di Aceh. Duduk di Pasai. Duduk tak lama di Pasai, belayar pula mari duduk di Taning. Mari di Taning pada masa tu dia mari duduk buka kampung di Kampung Bego. Biarawan, Kampung Bego. Bego Telubuk tu lah. Tadi kita kenal dah, Bego di Telubuk tu. Mari duduk di Bego. Tak ada jauh dengan tempat kubur dia asal lakah benar sikit tu, doleh kebunyo asal dulu situlah. Perkampungan Arab. Orang panggil perkampungan orang Arab. Duduk di Kampung Bego. Duduk situ. Barulah ada cerita Syekh Syaid tadi di Kampung Bego tu dikait dengan Raja Taning. Raja Taning nak masuk Islam tu. Tetapi kalau kita lihat dalam kawasan Taning sendiri tu, mengikut catatan sejarahnya, orang-orang di pesisir sudah jadi Islam sebelum Raja Taning nak memeluk Islam lagi.
Itu bermaknanya orang-orang di negeri Sai ni. Di negeri Sai ni di Telubeh. Negeri Sai asal, dia Sai hok lama di Teluk Leweng tu dah, di Maikeng tu masuk Islam dulu dah. Jadi Islam dulu pada kerajaan pusat di Kesek lagi. Kerajaan pusat di Kota Mahligai, di Jeram, di Nyalimo, di Calik lagi. Orang-orang kat Telubeh tu dia masuk Islam dah. Tetapi orang Telubeh ni bukan orang kota, bukan orang pusat kerajaan, ke? Raja besarnya duduk di Nyalimo. Kat Telubeh tu pun ada raja, bukan raja besar lah. Zaman dulu dia tak ada duduk di Telubeh. Dia duduk kat Sai, kat sungai, kat Maikeng, kat Pulau Kenggor, kat Teluk Leweng, kat Teluk Keretong kat tu. Naik ke sungai, kota, mai kat Cumue, kat Pulau Kali, mai kat Derame ni. Dia duduk lorong tu. Duduk lembah tu dia panggil. Dulunya orang Sai. Dia duduk ke lorong sungai tu, Fort Ning lah masuk Islam dulu. Sebab Fort Ning ni dia mari pada Jawa tu lagi. Dia negeri Sai bawa Sai gajah tu. Mereka cocok atas patah sungai wak kota Sai tu. Ramai belum Islam tu lagi. Cerita dia banjir lah situ tu. Sedekah langkah suka ni pindah daripada Kedah ni mari duduk Nyalimo. Nu zaman belum Islam lagi. Maka kita tengok sikit dalam catatan. Dalam catatan Hikayat Patani ni, catatan Hikayat Patani ni dia sebut. Sebut kata nak boleh jadi Islam di rumah kita ni dengan kerana dia ada asbab. Maknanya apabila raja tu kita temu pelanduk putih tu dah. Tu tak kena cerita dah, wayak dah dulu tu. Kita temu pelanduk putih lah, molek lah, bubu kita temu molek lah, nampak tempat molek di hilang di pantai ini tu. Bodoh situ baru tak lama je kata mana. Hatta berapa lamanya. Ni dalam kitab Hikayat Patani Mukon ni. Hatta berapa lamanya maka Pahayatu Nakepa pun sakit merekoh segala tubuhnya. Ni cerita dia. Dia ulama Tani Syahdah surat Tok Pakai Ali ni. Dia heret pergi dulu. Sebab menyebab nak wi raja Tani masuk Islam ni, dia bersakuk pergi dengan jadi penyakit. Iaitu penyakit kulit. Hak ning lah sebab wawi orang-orang hak bakal raja mak kita ni kebanyakan nak sakuk ataupun nak jadi berage hak kulit-kulit. Penyakit hak kulit. Penyakit pecah, penyakit bedeng, penyakit mata merah, penyakit pecah kulit, penyakit lemak, penyakit aku tu. Beseng bakal fok tani. Ini nak sakut dengan kulit nak sakut dengan kulit. Raja juga apa ni? Jadi nyakit kulit dah. Tu fok bakal tani dah. Dia merekoh segala tubuhnya, dia merekoh segala tubuh ni. Raja dulu dia tak ada nama Ismail Shah, nama tu nak apa? Bahaya bukan nama sia. Dia tu sia dah, nama sia. Ya bodoh juga tu. Ya dulu ni orang-orang ke Asia Tenggara ni dia guna turuk India belaka. Dia ambil bahasa Sanskrit dia panggil. Kemoja ambil Sanskrit, Burma Sanskrit, Sia Sanskrit, Melayu Sanskrit, Jawa ambil Sanskrit. Sebab dia ambil pengaruh Hindu dulu. Dah jadi Pahayatu nak kepas, Sia panggil Paya. Kalau Burma panggil Paya, Along Paya, dengar tak raja dia? Paya. Paya gong deh, cuy the gong, Burma. Cie Praya. Dan Nayu Pahaya. Pahayatu nak kepa Indira Sri Mahawangsa. Cie panggil Intira, kita pun turun lorak cie pelek bodoh. Intira Allah. Tak dubik Nayu langsung tu bodoh itu aku jarah tu. Nayu panggil Indira. Bahasa Melayu Tani pula panggil Indira. Raja Indira. Raja Indira tu. Lorak Tani Indira. Putera. Tu bahasa tu lah Melayunya. Jadi Pahayatu nak kepa pun sakit merekoh segala tubuhnya dan berapa segala hora dan tabib. Tengok pada masa ni hidup pakai hora lagi dengan tabib. Hora tu orang kampung. Ya bomo ni ada hora, ada tabib, ada pawang. Bangkit tok hora,
tuk tabik, tuk pawe. Tuk horo, tuk tabik, tuk pawe. Tuk tartik dah ni. Deh, obek panggil pawang di raja, tabik di raja, hora di raja. Hora tu saya panggil hun. Hora sat. Dengar tak? Hora ni pakai baju putih buat kecah. Deh. Untuk kamnun pot. Esok. Tak lagi. Tak berjaya. Boleh lagi berjaya. Dia menujung. Deh. Yang tu genong raja petani main lagu tu. Weh, ni tak ada istilah lagi. Dia ada penyakit. Hora pubak. Lepas tu tabik untuk romo lah. Untuk romo ambil akak kayu gapo mari pak doa piap lomo. Lagu tu lah. Doa biasanya buza lah. Bukan doa minta Tuhan lah. Bukan minta ke Allah zaman ni bukan lagi. Beberapa segala hora dan tabik mengubati tiada juga sembuh. Pubak dah tak hilang. Tak sembuh. Tak hilang penyakit gajah ni. Jadi penyakit kulit ni. Maka baginda pun memberi titah kepada bendahara suruh memalu canang pada segala daerah negeri. Habis dah. Bomo-bomo nak pubak gajah di penyakit kulit seksonyo. Habis dah dia suruh siapa? Suruh bendahara. Bendahara dah. Satu tamneng satu jawatan lah. Untuk kerja dekat gajah tu. Suruh memalu canang. Palu cane. Canang sana. Besar sikit pada gong. Gong tu gong je kulit. Gong je kulit pada. Gong berdikir. Dah, gong dah. Ni canang besar je. Dah. Canang besar lagu anda. Ya ada pasal halus ada. Tetapi dia usung dua orang depan belakang seorang, lepas tu katak gang jalan kat kampung tu. Tu jamai dulu. Nak oyak berita gapo jamai dulu lagu tu. Jalan lagi katak gang canang je buat ataupun buat seorang boleh pergi pak jalan, lepas tu katak gang bukan buluh bukan kayu. Tu cok kolok apa ni. Dah. Bukan hak ni canang. Ada hak besar sikitnya usung depan belakang dua orang hak raja. Dah gambar dah. Sepuluh ramai durian depan belakang tu katak gong raja tahu tu. Nak oyak berita raja tu. Yang melo ni ada payah nak oyak berita. Dah. Prakak le pika. Assalamualaikum warahmatullahi bunyi pika lu ataupun bukune pagi bukune teh tengok perayu prakak. Dah sama dengan canang kami dulu dah perayu tu. Nah, istihar sokmo. Jadi suruh orang canang. Katak memalu canang dan segala daerah negeri. Suruh pergi daerah negeri. Kok mana-mana pergilah cari orang boleh pubak raja dah. Raja ambilkan menantu. Okey. Barang siapa bercakap mengubati baginda, jikalau sembuh, raja ambilkan menantu. Dia kata gitu. Dia kata siapa kecek weh. Siapa goyak kata nak bubak raja. Lepas tu bubak pak sembuh. Hilang penyakit gajah, penyakit kulit. Gajah nak ambil jadi menantu. Kerana pahaya tu nak kepala tu anaknya jadi goreng. Dah. Jate, tina, jate. 3 orang anak Yokoh tu. Tak ada penyakit. Apa kalau kena tok bawa tina? Boleh nikah jadi menantu, nikah dengan anak jate 2 orang. Kalau tok bawa tu jate, anak tina ya ada. Dulu nama Tuan Kurup Tuan Kurup Paina, Tuan Kurup Pailan, lepas tu ada Mahabijaya. Hak tengah tu nama Mahabijaya. Hak haba masuk Islam tu nama Tengku Aisyah tu. Di nama Mahabijaya dah. Nombor di menantu dah. Arakian. Maka baginda pun sangat kesakitan, duduk tiada karar. Dia kata gajah tadi lo sakit lah, bertepik lah sakit. Duduk tiada karar. Duduk tak kena, duduk tak sedap, duduk tak leh. Sakit benar. Duduk tak senil lah. Maka bendahara pun segera bermohon keluar, duduk di balai rung, menyuruhkan temenggung memalu canang, ikut seperti titah baginda itu. Tok bendahara pun selalulah bermohon minta izin tubik daripada balai rung. Balai rung ni tempat kira bercara negeri besar lah. Balai rung tu. Thong Prak Rung tu, balai rung tu Thong Prak Rung tempat bukan pak raja tu.
Pak gajo kira cara ada takto kisi gajo, ada kisi kisi heluh je duk ngapunggung ni bukan duk diri orang putih. Dah. Apa ni? Puak menteri. Lepas tu bahagi lah bawah tu lagi. Tu baik gi suruh Datuk Temegong katok Canang. Canang tadi dah jalan ikut kampung dah pubak raja ni. Ikut seperti titah baginda itu. Arakian maka Temegong pun segera bermohon keluar menyuruhkan orangnya memalu Canang. Kaca tulis wilayah yang dulu. Kalau royak lagi selalu temu tak apa dah. Tapi royak sosok setinanya tak orang lemah lembut sopan santun adat istiadat. Temegong pun minta izin pula. Minta tubik pada balai rong di katok Canang. Kijau raja gini dia. Hatta. Maka Canang itu pun dipalu oranglah pada segenap daerah negeri itu. Tadi kata lah. Gong biar boleh ubak raja sakit. Gong raja sakit, marilah biar nak ubak. Gong gitu. 7 hari lamanya. Ni tubik kalimah 7 dah. Habis kita nak sakut tadi. Kok mana kalimah 7? Sirih 7 lapis. Belagak 7 perkara. Bunga 7 jenis. Mereka 7 dah ni. Mereka 7 dah. Ya ada lenah tu. Nak royak tadi. Nah adak lah tu. Kamu tu jangan nah syarak pada. Nah adak dulu. 7 hari lamanya. Maka seorang pun tiada bercakap. 7 hari dah duk katok Canang keliling pida tak ada dia sanggup, tak ada dia kecek. Dia tak panas sungguh. Pubak raja tak hingga bunuh raja. Yang ni raja sepo dewa yang itu tu. Dia tak ada Islam lagi sepo dewa dah. Tak ada dia kecek po 7 hari dah. Maka orang yang memalu Canang itu pun berjalan lalu di luar kampung orang Pasai yang duduk di biara kampung Pasai itu. Kena dah lah. Musim dato dah gonggang dulu jalan kaki 7 hari kena dah lah. Gong. Katanya, gila orang Canang palu-palu tu, gi siapa di kampung orang Pasai. Kampung orang Pasai ni kampung tempat Syekh Said duduk tadi tu lah. Duduk mana orang Pasai ni? Duduk di biara kampung Pasai. Bero yang banyak. Bero kampung Pasai, bero biara Cerang, biara Awan, biara Wan, biara Perupuk, biara Tuk Nahu, biara gapoh banyaklah. Banyak bero ni bero Tuk Pasai panggil. Bero Tuk Pasai. Syahadan. Antara itu ada seorang Pasai bernama Syekh Said. Bagi siapa di kampung Bero Tuk Pasai tu orang Pasai tu. Orang Pasai ni orang Aceh. Boleh jadi kata ada juga orang Aceh duduk situ. Kali ngafok Arab. Lepas tu di kampung Pasai tu ada seorang Pasai nama Syekh Said. Setelah didengarnya oleh Syekh Said seru orang yang memalu Canang itu. Maka Syekh Said pun keluar berdiri di pintu kampungnya. Pintu kampung tu pintu gerbang. Pintu gerbang kampung. Dulu ya wah leh ya. Nak masuk rumah tu ya ada pintu gerbang lorong masuk. Kalau tak ada wang kayu ya tanah pongok rote, dia mau buat tanah pabuluh dua belah. Pintu gerbang tu masuk kampung dia panggil. Yang dulu ketakut menate. Takut menate buah. Takut orang jahat ke apa lari masuk kampung tu bet ya lesa je. Ada pintu kampung panggil. Supaya kita buat pintu gerbang tu supaya buat pintu kampung. Adat kita. Maka bawa dengar suara Canang gonggang dah tu, Syekh Said pun tubik mari duduk berdiri di depan pintu kampung. Ni tak ada dia tanya saya pintu kampung Bero asal Syekh Said duduk di mana. 500 tahun dulu. Malah dia tanya kita kalau tanya nak pergi tengok. Tak ada dah tapi cari bekas itu.
Maka orang yang memalu canang itu pun lalulah hampir pintu Syekh Said itu. Mari dah lah. Orang itu pun lalu mari dekat dengan pintu Syekh Said, pintu Syekh Said tu dah. Maka kata Syekh Said, oh gitu lalu ni tengok ni. Tulis kamput, tulis perkataan dulu. Ni ulama tani kita dulu. Orang dulu ingat je tulis nama supaya hadis Nabi itulah. Abu Hurairah dengar, siapa-siapa dengar, Aisyah dengar, dia goyak orang. Yang ni pun tulis. Aku pernah mendengar Rasulullah kata, lagi tu. Ni pun Syekh Said kata. Lagi kitab ni dah. Syekh Said kata kerana apa kerja tuan-tuan memalu canang ini? Ya kena ada berita apa-apa. Dah. Sebab kita bunyi kerek-kerek perikah. Dia dengan kata pun nak pelakar apa, nak gaya esok ke, dia mau minta ayah jak ke, ataupun babi mari duk cari hobi kok mau kita ke. Itu maulah. Dah. Babi sudah hobi panggil. Bahaya agak ambil dulu. Dah. Mana tak ada sodak hobi mana babi ni sodak mau kita ni. Dah. Maka Syekh Said lah kata apa kerja tuai-tuai malu cane ni? Kerja apa yang nak tahu lah kata berita apa raja suruh mari duk palu cane kok ni. Maka kata penghulu canang itu, kata ketua hodok kata tak palu tu kata mana? Tiadakah tuan hamba tahu akan raja di dalam negeri ini sakit merkoh segala tubuhnya? Jadi soalan tanya klik kepada Syekh Said. Mudah-mudahan kata tuai hamba tak tahu ke kata raja kita duk sakit ni. Raja negeri kita duk sakit ni. Tu lah mudah kata. Lah tak tahu ke kata duk sakit. Lagu tu. Dah. Sakit habis sakit tak kena sakit merkoh segala tubuhnya bila kau tubuh badan dia berkoh habis. Beberapa segala hora dan tabib mengubati dia tiada juga mahu sembuh. Dia royak lagi. Saat ni tanya tak tahu ke gajah kita jadi nyakit sakit bila berkoh di tubuh badan. Ubat apa orang dah tuk hora tuk tabib ubat gajah pun tak ikat hingga tak ikat sembuh lagi. Jangankan sembuh makin sangat pula sakitnya. Tak usah kata kehingga kehilang lah. Kau duk sakit semua. Orang katok canang pun sedap kecek dah. Dia kena ambil orang sedap kecek jadi kosong. Ni bet kerah. Kena ni yodผู้ติดโควิดเพิ่มขึ้นแล้ว2,000 oh lah. Tak kuat mana. Dah kosong gajah Ella ni terus. Dia kena ambil orang hok kecek jadi sedap lah jadi kosong. Dia jadi speaker man tu. Mari kita semua. Hari ni kita hari kena gitu. Dah ni kena ni โรคของเราได้kacang ambil pilih okay. Jangan okay po tak takut penyakit dah. Mik jadi nampak sedak ke dah. Okay sedak tak ambil kan bukit okay dia ambil okay pada-pada je lembu. Segala salah sakitnya dah. Dari kerana itulah maka titah raja menyuruh memalu canang ini. Itulah raja suruh kita hidup palu canang ni. Maka barang siapa bercakap mengubati raja itu, jikalau sembuh penyakitnya, diambil raja akan menantu. Dia kata. Dia kata siapa berjanjing, siapa royak kata nak perubat raja, lepas tu perubat dah raja pun hingga, raja nak ambil jadi menantu. Gitu lalu janji ni dah. Tengok je dah. Tengok je lagi dah. Dah. Maka kata Syekh Said. Syekh Said jawab pula dah. Syekh Said kata mana? Kembalilah sembahkan kepada raja yang jadi menantu raja itu hamba tiada mahu. Dan jikalau mahu raja masuk agama Islam, hambalah cakap mengubati penyakit raja itu. Ni. Ni puca dia. Puca nak jadi Islam ni tahu dah lah. Lagu mana? Dah Syekh Said kata, Syekh Said kata mana? Syekh Said kata, klik royak kepada raja mula. Dah klik disembah kepada raja kata, aku ni tak ada nak jadi menantu dah. Hamba tak ada nak jadi menantu raja. Dah.
Tetapi ambo ni nak wi gajo ni masuk Islam. Lepas tu ambo janji nak berubah gajo. Tu cerita dia dah. Setelah didengar oleh penghulu canang itu, maka ia pun segera kembali bersembahkan kepada Temenggung seperti kata Syekh Said itu. Temenggung tak ada mari sekali. Buat air kita salah. Nah, iaitu apa? Ketua Palu Canang tu klik gilapo kepada Temenggung. Kata jumpa dah orang tok pasai. Orang pasai tu. Duduk di kampung Bego Pasai tu. Dia kata dia tak ada nak jadi menatu raja, tetapi nak tapi minta wi raja masuk Islam, lepas dia nak berubah. Hoyak ke Temenggung. Arakian, maka Temenggung pun dengan segeranya pergi maklumkan kepada bendahara seperti kata penghulu canang itu. Banyak lapar. Temenggung ni pergi lapor pula kepada bendahara. Goyak sepuakan yang dengar tadi. Hak ketua duk canang gong tadi goyak gini. Setelah bendahara mendengar kata Temenggung itu, maka bendahara pun masuk menghadap baginda, menyembahkan seperti kata Temenggung itu. Tu Datuk bendahara pun pergi masuk menghadap Raja Pahiyatun Kepal tadi, pergi lapor supaya Datuk Temenggung lapor. Maka titah baginda, ni gajah sendiri dah lah. Gajah sendiri kecek dah. Kata mana? Jikalau demikian, segeralah bendahara suruh panggil orang pasai itu. Kalau lagu tu, pergi panggil mari lalu. Pergi panggil mari lalu supaya orang pasai koyak tu. Gajah pun. Kita tengok nak jadi lagu mana pula. Arakian. Maka Syekh Said pun dipanggil orang lah. Syekh Said pun orang panggil, mari panggil dia rumah lagi. Jumpa raja ke. Mu nak bubat raja tadi tu. Hatta. Maka Syekh Said pun datanglah menghadap raja. Maka titah raja pada Syekh Said. Raja kata kerana kepada Syekh Said. Syekh Said mari ni dah. Syekh Said mari dah lah dalam istana di Kesik tu. Nak bubat raja dah. Temung raja kata kerana ke dia. Raja kata, sungguhlah tuan hamba bercakap mengubati penyakit hamba ini. Raja kecek lagu tu. Raja kata sungguhnya tuan hamba kecek kata nak ubat penyakit hamba ni. Hamba tu hamba. Yang kita lah ni panggil hamba. Orang tani ni sopan. Hamba tu hamba lah. Maka sembah Syekh Said. Syekh Said pun jawab klik kepada raja kerana jikalau tuanku masuk agama Islam, hambalah mengubat penyakit duli Syah Alam itu. Tadi raja tu sungguh ke tuan hamba kata nak ubat hamba ni. Syekh Said jawab kata, kalulah tuanku masuk agama Islam, hamba nak berubat penyakit duli yang duli Syah Alam ini. Duli Syah Alam itu hamba nak berubat tuanku. Maka titah raja jawab klik. Jikalau sembuh penyakit hamba ini, barang kata tuan hamba itu hamba turutlah. Raja seksa benar ke duk sakit dah. Raja kata kerana kalulah sembuh, kalulah hilang penyakit hamba ni, apa hak tuan hamba kata hamba nak turut. Sebab tu apa hak Syekh Said goyak, apa Syekh Said nak hamba nak turut supaya Syekh Said kata. Ya sedap dia Raja Indira tadi dah. Setelah sudah Syekh Said berjanji dengan raja itu, maka Syekh Said pun duduklah mengubat raja itu. Janji siap dah dah. Janji siap dah. Syekh Said pun duduk berubat raja. Ada 7 hari lamanya. 7 hari pula dah. 7 hari lamanya, maka raja pun dapatlah keluar diadap oleh menteri hulu balang sekalian.
Belum badan tukar, duk selepeh dalam kota raja nak tubik tak boleh sakit. Boy. Bawa itu 7 hari lepas pada Syekh Syahid pubak, raja boleh tubik kira cara hana negeri, boleh tubik bala. Bala besar. Ada kian. Maka Syekh Syahid pun bermohonlah kepada baginda lalu kembali ke rumahnya. Apa nampak raja boleh sihat dah lah, boleh tubik sorak kira cara negeri dah lah. Syekh Syahid pun minta kelik rumah dia di Bego deh. Antara berapa hari lamanya, maka penyakit raja itu pun sembuhlah. Tak berapa hari itu sembuh hingga molek dah. Maka raja pun mungkirlah ia akan janjinya dengan Syekh Syahid itu. Hingga molek raja silap janji. Mungkir janji. Mungkirlah ia akan janjinya. Maknanya tak buat turut hak janji kata nak masuk Islam tu dah. Hilang dah penyakit tu. Tu dah remoto kau sihat molek tak khabar dia. Bokok sakit dia ke bergaduh mek we nak berubat ingat Tuhan lu. Tu rekan kita orang Melayu. Dah. Tak sakit tak pergi ziarah tak baca kulhu. Kau sene tak ge. Bodok sakit ni panggil orang baca Yasin. Nak dengar Quran pula dah. Tu rekan kita. Janganlah jadi lagu tu. Dah. Hatta ada 2 tahun selangnya. 2 tahun lu. Mari pula 2 tahun. Maka raja pun sakit pula. Raja tadi sakit pula dah. Seperti dahulu itu juga penyakitnya. Nyakit dulu tu. Kuda kata dah. Suruh patah. Kuda kata dah. Jangan. Jadi pula dah penyakit dulu. Dia kata ke habis dah. Tak habis dah. Waktu dah tu. Tak buat turut janji tu. Waktu dah tu. Janji nak buat apa tak buat waktu dah tu. Gitulah. Dah 2 tahun mari tu. Maka Syekh Syahid pun disuruh panggil pula oleh raja. Jadi pula ni kan. Raja suruh orang pergi royak ke Syekh Syahid pula. Mujur Syekh tak mati lagi kata 2 tahun. Dah. Panggil Syekh Syahid suruh mari pula. Maka Syekh Syahid pun disuruh panggil oleh orang pula. Telah Syekh Syahid datang, maka titah raja. Syekh Syahid sapa jumpa di kota, Kesik jumpa dengan raja, maka raja titah. Titah ni kalimah raja lah, raja kata dah. Kata mana? Tuan, ubatlah penyakit hamba ini. Jikalau sembuh penyakit hamba sekali ini, bahawa barang kata tuan hamba itu tiadalah hamba lalui lagi. Ya raja. Tak ada dia Syekh Syahid nak kata apa. Syekh Syahid masuk mari dalam bala. Dan duduk depan mata selalu dah. Raja mula lalu dah. Tuwe we. Bubaklah penyakit hamba ni. Kalulah sembuh hilang penyakit hamba sekali ni. Apa sebagai kata tuwe hamba kata, hamba tak mau buat dah. Janji pula kali yang kedua. Maka kata Syekh Syahid. Syekh Syahid pun jawab klik lah. Beraja kata itu, kata lagu mana? Sungguh-sungguh janji tuanku dengan patik. Maka patik mahu mengubati duli tueku. Jikalau tiada sungguh seperti titah duli tueku ini, tiadalah patik mahu mengubat dia. Syekh Syahid pun naik tadi sikit. Naik suara lah sikit. Kalau sungguh tueku janji lagu ni dengan patik, maka patik pun nak berubat dulu tueku. Tapi kalulah tueku tak sungguh hati seperti kata, patik tak saya berubat dah tueku. Lagu tu. Dia sungguh supaya tueku kata amo nak berubat, tapi dia tueku tak buat supaya kata amo tak saya berubat. Yang Syekh Syahid. Sedap boleh torong dengan raja ni. Pada ia pandai berubat raja dah sakit bergaduh. Setelah didengar raja sembah Syekh Syahid itu demikian, maka raja pun berteguh-teguhan janjilah dengan Syekh Syahid. Berteguh-teguhan ni supaya sungguh-sungguh. Lagu tu. Yo, gitulah. Maka raja pun Arakian maka Syekh Syahid pun duduklah mengubat raja itu. Syekh Syahid pun duduk ubat raja. Ada 5 hari
Maka Syekh Sa'id pun bermohonlah pada raja kembali ke rumahnya. Dia pubak raja 5 hari. Dia kata. Tadi 7. Ni 5 pula dah. Dia tengok nyakit lah. Nyakit pesen kena 7 ke? Nyakit pesen kena 5 ke? Mari pula 5 hari ni sangat hilang dah weh. Syekh Sa'id pun nak kelik dah lah. Kelik rumah dia. Hatta antara tengah bulan lamanya, maka penyakit raja itu pun sembuhlah. Mari pula setengah bulan, 15 hari dah. 2 minggu tu hilang molek penyakit raja. Syahdan raja pula mungkir akan janjinya dengan Syekh Sa'id itu. Hingga molek mari 2 minggu, raja pun salah janji pula dah. 2 kali. 2 kali dah weh. Lah kalau kena kita ni mai patah hati 2 kali ni. Mari tengok pula. Hatta antara setahun lamanya, mari setahun dah lah. Hingga dah dia terlupa dah kata nak masuk Islam. Tadi 2 tahun dah. Ni mari setahun pula. Maka raja itu pun sakit pula. Terlebih daripada sakit yang dahulu itu. Mari kali yang ketiga ni setahun mari lepas ada hilang tu. Jadi kau teruk benar, teruk pada kali dulu lagi. Dan duduk pun tiada dapat karak barang seketika. Nak duduk pun tak boleh dah. Mudah kata sakit sungguh. Allah menepuh bih. Mekah pecah bih. Nak duduk tak boleh dah. Allah dah tekuh. Maka Syekh Sa'id pun disuruh panggil oleh raja pula. Raja suruh itu hamba dia, askar dia pergi tunggu Syekh Sa'id pula dah. Maka kata Syekh Sa'id pada hamba raja itu, tak ada pergi lagi ni. Dia mau mai tunggu rumah dia. Syekh Sa'id goyaklah kepada orang-orang raja mai tunggu dia rumah di Bera tu, kata kena, Tuan hamba pergilah sembahkan ke bawah duli raja. Tiada hamba mahu mengubati raja itu lagi. Kerana janji raja dengan hamba tiada sungguh. Askar dia dengar dah lah. Dia kata, tuan hamba klik lah semua raja tu. Hamba tak semubak dah raja. Kerana raja mu ni tak buat ikut janji. Kerana janji raja dengan hamba tiada sungguh. Janji tak sungguh. Tu. Maka segala kata Syekh Sa'id itu semuanya dipersembahkannya kepada raja. Askar dia apa klik royak ke raja, kata raja Syekh Sa'id kata tak sepubak dah raja tu. Sebab raja tak sungguh hati dengan dia. Salah janji dengan dia 2 kali dah tu dah. Tu. Maka titah raja kepada bentara. Orang-orang royak ke Syekh Sa'id ni bentara. Kena ada bentara. Dia ada 2 bentara ni. Jawatan bentara ni panggil bentara kiri, bentara kanan. Mahalik rasa Firaun. Mahalik ni orang dekat raja. Debe. Tok tara lah panggil dia. Maka raja jawab klik dia. Maka titah raja kepada bentara, pergilah engkau panggil orang pasai itu. Engkau katakan padanya, klik royak kepada orang pasai itu. Lepas tu menggoyak dia kepada orang pasai itu. Jikalau sembuh penyakitku sekali ini, tiadalah ku ubahkan janjiku dengan dia itu. Demi berhala yang ku sembah ini, jikalau aku mengubahkan janjiku ini, janganlah sembuh penyakitku ini selama-lamanya. Ni okey kali dah. Mengklik royak aku Syekh Sa'id. Klik royak aku Syekh Sa'id. Kata aku berjanji sungguh dah kali ni. Kata mana? Kalau lah hilang sungguh penyakitku kali ni, aku tak akan ubah dah janjiku dengan dia. Demi berhala. Demi berhala ni dia supah lah tu. Kau tu dia kena supah dengan berhala. Dia tak ada Islam lagi. Demi berhala yang ku sembah ni, kalau lah aku ni ubah janjiku dengan Syekh Sa'id tadi dah, maka janganlah penyakit ni hilang. Lepas tu ku ni jadi penyakit ni selama-lamanya. Jadi semua. Habis tu orang bakal raja, dia salah janji, jadi. Dia mau kata lah. Orang bakal raja dia salah janji, dia kata nak waktu tak buat, jadi. Gitulah.
Yo keramat dulu tu dah. Arakian maka bentara pun pergilah menjunjungkan segala titah raja itu kepada Syekh Syahid. Bentara tadi pun pergi jumpa raja royak ke jumpa Syekh Syahid. Royak ke Syekh Syahid lah kutu. Raja kata. Maka kata Syekh Syahid jawab dah. Baiklah. Berhala tuan raja itulah akan saksinya hamba. Jikalau lain kalanya tiadalah hamba mahu mengubat raja itu. Pandai Syekh pun dia kata, baiklah lagu tu, maka berhala tuanku lah jadi saksi kita. Kalau hilang, masuk Islam. Kalau ingkar janji pula, berhala tu jadi saksi. Ya Islam dah punya panamai kecek tu. Kalau ada lagi maka dak dah. Hatta maka Syekh Sa'id pun pergilah menghadap raja. Setelah Syekh Sa'id datang, maka titah raja. Syekh Sa'id pergi jumpa raja di Kesik. Raja pun kata kepada Syekh Sa'id, Tuan, ubatilah penyakit hamba sekali ini. Jikalau sembuh penyakit hamba ini, barang yang Tuan kata itu bahawa sesungguhnya tiadalah hamba lalui lagi menteri hulu balangnya itu. Maka baginda pun terlalulah sukacita, lalu berangkat masuk ke istana. Dah. Dia kata, Tuan, ubahlah penyakit hamba ni. Dah. Kalulah sembuh hilangnya penyakit hamba ni, sebagai kata gapo hok tuwe kata dah amo berjanji sungguh dah amo tak dah buat gapo-gapo hok ika janji tu. Menteri hulu balai pun jadi saksi duk sekali situ. Maka kata Syekh Sa'id, baiklah, biarlah patik ubat penyakit duli tuanku. Jikalau sudah sembuh duli tuanku, tiada masuk agama Islam sekali ini juga. Jika datang penyakit tueku kemudian harinya, jika dulu tueku bunuh patik sekalipun, redalah patik. Akan mengubat penyakit tueku itu patik mohonlah. Mudah-mudah kata, kalau sekali ning tueku tak buat lagi turut janji dengan hamba, tueku nak bunuh hamba sekalipun, hamba tak siap ubat dah raja. Berkena wah ni yang mati ni. Dia pun janji sungguh dah. Ni saksi dengan berhala dah. Lepas tu ni kecek depan hulu balai ramai-ramai dah. Ubahlah. Bila kali ni, kalau ku salah janji pula, nak jadi nyakit ni selamanya. Dia tu. Lepas nak masuk Islam. Syekh Sa'id berkata, kalau gitu, kali ni kali akhir sungguh dah. Kalau tak buat lagi supaya janji, walaupun tuanku nak bunuh patik sekalipun, patik tak sebubak dah. Wah mati ni lah, sebelumnya perubat tu lah barunya holo Serif Pini. Herak. Serif Pini ni adab besar. Herak, adab besar ni panggil tu, orang zaman dulu ni holo Serif Pini ni adab sambut, adab mulia. Supaya tu orang mari rumah wi Serif Pini. Gajo lah holo. Orang ada penyakit lah kena holo ke orang nak perubat. Sebab Serif Pini ni panggil syarat janji. Bukan wak hilang penyakit. Zaman dulu ni kita salah faham. Tak kerah. Kerah tu gapo? Kerah tu nak wak ikat teh. Aku bersungguh ni hala. Pas sungguh mama tak wi kerah ada berage. Tak wi kerah berage lah, duk tak kena lah ataupun sakit lah kat rumah. Sebab wak main-main. Kita susah nak jemur orang pandai ilmu nak berubat orang. Kita wak apa biasa. Supaya kita sakit tak wak bat sansit bat tak boleh berubat. Dah ke? Tak buat batang tak leh, tak buat bat bercacung bergegel dia. Kena klaim rumah dulu tu. Pas ni pubat kampung, siuk-siuk minta doa nama Tuhan. Wi Serif Pini tu sebab nak waib, nak mulia ke Tok Bomo. Nak berjanji dengan Tok Bomo, aku sungguh mu pubat lah wi sungguh hingga. Tu adat dia tu. Jangan pergi jadi hukum agama. Hukum agama pun ada, nak sembelih natal kena bismillah. Dan nak makan gapo kena berdoa untuk kebaikan. Gapo tu ada cara berlaku buka air tu. Nak semaya kena wudu. Nak mula semaya kena takbir. Gitulah. Ni pun mula nak pubat wis Serif Pini. Gitulah.
Sebab ada lah Seri Pinang ni banyak ni Syekh pun mula ada, Jamik Ungu pun ada kepada hulu balai nak pergi Seri Pinang. Adalah cara-cara dia tu sebab adat besar. Sebab kita Jamik dulu pergi mau ke sama tarak air nak masak ni hubung dengan kayu. Nak waktu dia makan dah. Dia ke Seri Pinang dulu. Adat sambut tamu ni. Cek kalau kita pergi mafia Jamik dulu. Kalau tak ke Seri Pinang mana tu tuan rumah tak ada nak pesan mana. Baik dulu ada patika. Kena patika tak boleh duduk tas mi. Tas kayu rumah tak boleh. Walaupun rumah molek dah cuci dah ada duduk patika. Orang Melayu gitu. Patika ada duduk patika dulu. Dah lo ni adat lagu tu nak habis tu dah. Kita kena ingat adat dulu ni sopan santun. Dia mencantik ke masyarakat. Tu adat. Dah. Pada ke Seri Pinang. Lo ni pun cerano-cerano tak ada adat dah kita. Oh, makan Pinang lagi ambil dulu. Kena harai ke? Dah, lo ni akik ni. Air tu sakta kau ni air Yahudi lagi. Walaupun halalan tapi tak thayyiban. Dah, apa tak ke Seri Pinang tak kena bergigi lah yang merah. Habis kume-kume. Dah. Ke Pinang makan kokek-kokek dulu. Bawa kokek teh. Tu adat dulu. Dah, kelak jadai lah rumah kita. We ada Seri Pinang lah cerana lah rumah. Ada macam makan pun tak apa dah. Dah. Maka ubak dah. Janji gapo dah setelah itu maka titah raja baiklah mana kata tuan itu hamba turutlah raja pun. Tak apalah supaya hak tuan kata amal nak turut raja kata. Setelah itu maka raja pun diubat pula oleh Syekh Said itu. Hatta antara 3 hari lamanya. 3 hari. Kali mula-mula 7 hari. Kali yang kedua 5 hari. Kali yang ketiga 3 hari. 3 hari lamanya maka Syekh Said pun bermohon pada raja kembali ke rumahnya. Arakian antara 20 hari lamanya maka penyakit raja itu pun sembuhlah. Duk mai pula 20 hari hilang penyakit raja. Sebermula ada sebulan selangnya maka pada suatu hari raja semayam di Balai Rong diadap oleh segala menteri hulu balang dan rakyat sekalian. Maka titah baginda lepas pada dia hilang penyakit dah mari pula duk sebulan raja pun panggil menteri hulu balai yo semua maka titah baginda. Raja pun nak istihar. Hilang penyakit dah sebulan dah. Kali yang ketiga tu dah. Hai segala menteri hulu balangku, apa bicara kamu sekalian? Kerana aku hendak mengikut agama Islam. Raja kena bersorak dengan negeri walaupun jadi pemimpin kata ni awak mai. Kita ni bukan diktator. Dah. Kita bukan kuku besi. Orang kata ni ada adat. Walaupun kita duduk atas tinggi sekali dah pun, tengok contoh zaman dulu you kena tanya orang bawah. Dia kata, segala menteri hulu balaiku, apa bicaramu sekalian? Kerana aku hendak mengikut agama Islam. Lagu mana weh? Buat kita ramai-ramai ni. Sedekah raja, you kena beda. You royak lagu mana weh kena turut. Tapi you tanya orang ke bawah dia semua. Kata lagu mana lah kalau kita ni masuk Islam. Maka sembah sekalian mereka itu. Semua hulu balai kapal duduk bawah tu kata kerana daulat tuanku, mana titah patik sekalian junjung. Kerana patik sekalian ini hamba pada ke bawah duli yang maha mulia. Oleh bawah pun sekaligus. Daulat tuanku, apa kata sekalian, apa kata raja tadi hamba junjung belaka. Kerana hamba semua ni adalah hamba di bawah duli yang maha mulia. Taifah lah orang tuli berapa tu. Raja kata kerana aku tu sebab boleh ada menteri hulu balai pun you tengok dah dah. Hikmat tu. Pubat 3 kali dengan orang lain tak sehingga dah belum ada tu. Pubat 3 kali dengan Syekh Said duk berjanji dah. Klik mai semula dah benda roek dah tu. Benda luar biasa. Pubat dah jadi budak berjanji. Pubat pula hilang. Kali yang ketiga ni dia tak sebab kita dah kena masuk Islam dah ni.
Tu dia. Hatta setelah raja mendengar sembah segala menteri hulu balangnya itu, maka baginda pun terlalulah sukacita lalu berangkat masuk ke istana. Dengar semua hulu balang menteri yang jawab lagu tu, raja pun suka cerita. Boleh jadi dulu raja nak masuk Islam lalu pun takut juga orang lek bawah ni. Tu gambar muda-muda sepon negeri mana-mana sohok raja dia tu bukan Islam misal tu dah. Buza ke siye ke no. Tiba-tiba raja masuk Islam. Pok rakyat menteri, pok rakyat yo duk jemur kaki sok modoh duk sembah jinak kaki. Nak terima lagu mana? Nak rak nailon duk pergi misal tu. Boleh hadi dah. Dia duk gila pakai kayu, duk gila kedui, tapi dia gila raja sungguh. Dia raja masuk Islam boleh turau. Gitulah ibarat kata. Maka setelah datanglah pada keesokan harinya, maka baginda pun menitahkan bentara kanan. Bentara kanan pergi memanggil Syekh Sa'id serta bertitah pada bendahara suruh menghimpunkan segala menteri hulu balang dan rakyat sekalian. Mari esok hari raja suruh bentara kanan pergi turut Syekh Sa'id mari di kota. Lepas tu suruh royak semua bendahara hulu balai rakyat dalam Kesik tu mari duduk depan kota ni belakang. Apa raja nak buat apa ni dah. Maka baginda pun semayam di Balai Rong. Semayam ni bukan semaya. Semaya tu sembahyang. Semayam ni duduk di gunungan raja. Semayam. Semayam ni duduk pak asai, duduk tinggal dah. Jadi di Balai Rong diadap oleh rakyat sekalian. Dia duduk depan rakyat semua dalam kawasan kota Kesik tu. Pada tatkala itu Syekh Sa'id pun datanglah menghadap raja diiringkan oleh bentara. Begitu gambar sikit. Zaman tu tok nenek moyang kita tu kafir. Semua tok kong tak ada Islam. Tiba-tiba raja panggil rakyat semua tergambar. Rakyat semua penuh duduk depan Balai Rong, raja duduk tak kisi tengah hulu balai duduk penuh. Syekh Sa'id pun mari nak ucap asyhadu alla ilaha illallah tu. Masuk Islam. So gambar dia begitu gambar. Kau tu jadi buza belaka semua tok kong. Panggil rakyat semua duduk depan kota, raja duduk tak kisi hulu balai dah, panggil Syekh Sa'id mari. Syekh Sa'id mari. Katakan dah. Pada tatkala itu Syekh Sa'id pun datanglah menghadap raja diiringkan oleh bentara. Syekh Sa'id pun jalan mari kiri kanan dia tu bentara. Supaya duk belarak tadika tu lah. Buat lemai buat gapo tu panggil bentara mahak lek. Kiri kanan iring ni duk repek dengan Syekh Sa'id lah. Gi Syekh Sa'id. Dah pergi jumpa raja atas balai besar rakyat duk bawah penuh ni. Tu. Setelah Syekh Sa'id itu datang, maka raja pun sangatlah memuliakan Syekh Sa'id itu. Raja pun memulia Syekh Sa'id, suka hati. Maka titah baginda raja katakan dah. Adapun hamba memanggil tuan hamba ini kerana janji hamba dengan tuan hamba ini hendak masuk agama Islam itulah. Ya tak hamba panggil tuan mari ni. Raja kata, depan sekalian menteri hulu balai dan rakyat sekalian ni. Sebab hamba nak buat turut janji hamba ni. Dengan tuanku kata hamba ni nak masuk Islam. Tu. Setelah Syekh Sa'id mendengar titah raja demikian itu, maka Syekh Sa'id pun segera mengucup tangan raja itu. Raja kata lagu tu. Syekh Sa'id orang lain ni ambil tangan raja, kucup. Dulu dia kucup terakhir. Kalau kipak, pergi buat itu. Kucup. Kucup tangan, mujur Syekh Sa'id pun. Boleh seru di Islam, Sultan Negeri nak masuk Islam ni. Maka Syekh Sa'id pun segera mengucup tangan raja itu, lalu dijunjungnya. Lalu dijunjung tu. Kucup atau junjung. Pergi tak buat aku mana? Ambil tangan, kucup atau tak tah pala. Tak tah pala gitulah.
Tak ada masalah, kita tak ada sujud. Islam tak boleh sujud ya. Ni panggil adat cara raja. Dah. Kalau semua raja yang dulu pun lagu tu, aku nak begai tangan dua belah. Begai tangan dua belah. Lepas tu buat tak lagu ni. Kalau sia ni, dia mari di India lagu. Ni yang kata, oh tu sia betul bukan. Bukan ya sia. Yang menata India lagu ni. Dah. Kalau agak Arab, Assalamualaikum. Lalu kita ambil Islam ke dah? Jabat tangan. Tapi kalau tak jabat apa? Assalamualaikum. Hak naknya ucap pe. Kan tak? Ucap pe. Kalau di Indonesia pah tangan. Kalau di sini Assalamualaikum, hala dua jari lah. Kalau kena kok tang lagi, kok Rusia, kok Islam kok ni mungkin sekadar pakai tangan. Assalamualaikum, pipi pelago pipi. Pah. Kita hasek pipi pah. Tak biasa ni, geli biasa. Malu aku. Ada. Kita teguh tangan. Assalamualaikum. Kalau butuh, awak lagu tu. Ya ada. Tapi hak Islam nak ucap apa? Assalamualaikum. Jawab waalaikum salam. Waalaikumsalam. Tangan ni ada apa kita dulu? Kalau kita kata Assalamualaikum. Indonesia. Nah, Assalamualaikum. Ya bukan sembah buzar, bukan sembah tok kau ni adab Melayu. Tapi Melayu ni tak kena tak pala sebab kita menjunjung duli, junjung pala. Tak boleh main pala kita ya besar. Dah. Assalamualaikum gajah, daulat tuanku, you buat gini je. Jangan mikir tak sembah, yang ada bodoh buat kita dah belajar nak royak ni. Kalau sia je kena macam tu, lepas tu ngakak, tak boleh sujud Islam lagi. Adat Melayu yang dulu tak main sujud, Melayu je bebas. Kita bukan hamba ke. Tak main mengakak temu gajah kena mengakak. Tengok mata tak boleh. Hei. Bukan kita orang Melayu tu jangan nak jang. Lah ni kita belana. Jang tunggu dua jer pergi batah kena hujan pakai baju kuning. Allah. Supaya Tuhan nak lalu. Tu dah. We hero tu mana syarat mana adat. We pada bukan tonete. We pada dengan cara kita jadi manusia ni nak dia hamba mana lalu. Dah. Maka boleh jadi lagu tu dah. Sudah itu maka diajarkanlah kalimat syahadat oleh Syekh, demikian bunyinya. Depan ramai ni. Raja Pahayatu nak kepaduk tak kisi di depan belarong besar. Menteri Hulu Balai, bawah tu rakyat sekali besar ke hidup semaya. Maya jawab tepat dah spor pentas besar. Dah. Di padai luah dekat di negara tu, di Kisik tu. Ada luah tu. Dah. Maka Syekh Syahid pun hajar mengucap bunyi ke mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka raja pun karatlah membawa agama Islam. Setelah sudah raja mengucap kalimat syahadat itu, maka Syekh Syahid pun mengajarkan kalimat syahadat kepada segala menteri hulu balang dan rakyat yang ada hadir itu pula. Masya Allah sungguh. Lepas pada Syekh Syahid hajar Raja Taning tu, Raja Langkah Suka tu, Raja Taning mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Syekh Syahid hajar pula Hulu Balai, ya ada 4 5 16 orang. Hajar Hulu Balai pula mengucap dan turun di bawah pula Syekh Syahid hajar pula orang Taning. Orang Taning semua duduk bawah. Kata tu Syekh Syahid, asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata tu bunyi tuh, kita tengok kata seruan Islam besarnya berlaku di Taning melalui hidayah Allah Taala besarnya melalui raja, hulu balai, menteri, pemimpin dan juga rakyat sekaligus masuk Islam beragama-agama.
Bukan kena curi sore-sore hajak sore dak. Ning no ya tak kata ni buat kerja pakat teh kira cara nak buat gapo sekali toko. Orang kata ni. Ning lah saat pertama kalinya Islam bermula pada taning. Telah selesai Syekh Sa'id daripada mengajarkan kalimah syahadat pada segala mereka itu, maka sembah Syekh Sa'id. Ya tuanku Syah Alam, baiklah tuanku bernama mengikut nama Islam, kerana tuanku sudah membawa agama Islam, supaya bertambah berkat duli tuanku beroleh syafaat daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat jemaah. Tu Syekh Sa'id royak kata, untuk nak berkat lagi tuanku jadi Islam dah, dan tuanku nak bawa agama Islam mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tuanku kena nama Islam. Gajah kata pula, jikalau demikian tuan hambalah memberi nama akan hamba. Dia kata kalau gitu, tuan lah bui nama ke hamba ni. Arakian maka raja itu pun diberi nama oleh Syekh Sa'id Sultan Ismail Shah Zillullah fil Alam. Tu nama resmi dia. Ada orang tanya nama resmi, tapi nantilah siapa saja ikuti sejarah saya nak nama resmi Raja Hijau. Resmi nama Raja Biru. Kita baru temu dalam kitab nama sebenar. Dan nama Syekh Sa'idnya inilah kitab Syekh Bakir Ali ni. Nama Sultan Ismail Shah Zillullah fil Alam. Ataupun kita panggil pendek-pendek Sultan Ismail Shah. Tapi Sultan Ismail Shah Zillullah fil Alam. Itulah Islam bertapak mak kita. Lepas pada Syekh Sa'id, ada pula penyebar agama Islam masuk mari, iaitu Syekh Sofiyuddin. Kita royak malai seterusnya. Syekh Bakir Ali pula, kita nak baca. Syekh Bakir Ali ni siapa? Dalam kitab tarikh royak menunggu dia jelas. Syekh Bakir Ali atau panggil Andik Ali, mari daripada mana? Syekh Bakir Ali ni mari pada Bugis, pergi duduk di Johor, nikah dengan Tun Teja, pindah mari duduk Taning, nikah dengan Mek Dewi. Mek Dewi ni anak Tengku Biji Diraja orang Taning, Bakir Ali. Boleh anak pula berderet-deret nama poratik, bako gapo ratik, semua kita nak baca bako asal usul ulama tanah Melayu heret mari sapa di hari ni. Iaitu Wan Bakir Ali dengan Wan Tija bermari Taning yang nikah dengan Cik Dewi. Dengan Cik Dewi, Raja Bakir Ali tu. Lepas tu boleh anak Wan Muhammad, anak gapo lagi pergi ke Campa, pergi ke Taning gapo, kita baca. Lepas tu pula kita kenal pula ulama besar di Taning hak mula-mula sebut dalam sejarah Taning Tadi Syekh Sa'id orang yang mengislamkan gajah. Syekh Sofiyuddin Al-Abbas, penasihat raja besar Taning. Lepas pada ia pula 100 tahun Syekh Bakir Ali. Syekh Bakir Ali itulah menunggu bagi Ali Nurul Alam ataupun Pokok Wali Songo ataupun hop sakut dengan ulama belakang-belakang sampai ke Syekh Dah pun talian ni. Tetapi dia ada pula ulama, 5 ulama besar yang mari duk Taning zaman ratus saya dulu. Bukan zaman lah ni. Bukan zaman 100 tahun dulu. Bukan 200 tahun. Dulu lagi. Dalam kitab dia sebut 5 orang ni. 5 orang ni ia ada dalam kitab Hikayat Patani muka 77. Kitab Hikayat Patani muka 77, parakah yang kedua. Parakah yang kedua, baris yang ke-6. Dia katakan, maka pada masa itulah Sayyid Abdullah pun datang dari Terengganu. Adapun Sayyid Abdullah itu daripada anak cucu Rasulullah, Baitul Al-Muqaddis nama negerinya. Ni, bako Rasulullah, bako Sayyid Rasulullah yang mari daripada Sayyid Abdullah mari daripada Palestin. Bait Al-Muqaddis.
Mari dia stand sore, mari duk taning. Lepas tu dia morning lah yang turung-temurung anak cucu Said Rasulullah duk di taning. Nak buat mai. Dah. Sore. Dan Haji Yunus itu Jawi Patani asalnya. Haji Yunus asal dia Puju. Ulama asal taning dah. Hak ni yang menyambung mari pada dia belajar kali dengan Syekh Syahid Jamil dulu lagi. Tu orang taning hodok tak ada mari mana bakor ni. Ni bakor taning asal. Dia hodok boleh Islam dah ngaji dengan orang-orang Arab hodok mari taning dah. Iaitu Haji Yunus. Nama dia. Dah. Dan Syekh Abdul Qadir itu asalnya orang Pasai. Ni Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ni orang Pasai. Orang mari di Aceh. Ni satu bakor. Ulama besar juga. Mari duk taning, boleh bini taning tu, boleh anak ditaning pula. Segeru. Dan Haji Abdul Rahman itu asalnya orang Jawa. Lepas tu Haji Abdul Rahman. Haji Abdul Rahman, ulama Haji Abdul Rahman asal orang Jawa. Orang Jawa pula mari duk taning. Pak geruk dah. Turun dari haji, ia beristeri di Patani. Atau orang Jawa tadi tu. Adapun Fakih Abdul Manan itu orang Minangkabau, datang dari Kedah. Ia beristeri di Pujuk. 5. Sore laginya nama apa ni? Fakih Tok Fakih. Fakih Abdul Manan orang Minangkabau, mari duk Kedah, patut bining orang Pujuk pula. 5 bakor ulama besar. Kita nak baca sasa ni dah. Sebenarnya saya pun kalau boleh diskusi kecek dengan ulama taning dah haning. Hak ada learning lah jamiah ulama ke apa. Sebab kita jumpa buku-buku tentang asal-usul ulama mah kita ni. Kalau Ali Nurul Alam, grup pakai Ali ni banyak dah kita baca. Dalam kitab ni pun no, saya ni kita royak ngerpe. Tetapi ulama ni hok jadi ni. Ulama 5 orang ni grup Sayyid Abdullah Terengganu, Haji Yunus asal Taning, Syekh Abdul Qadir orang Aceh, Haji Abdul Rahman orang Jawa, dan juga Fakih Abdul Manan orang Minangkabau. 5 grup ni bakal besar. Demo ni mari sekali pula dah. Lepas tu sebar. Lepas tu dia duduk kata. Pujuk 2 orang, kawasan Pujuk 2 orang. Hak 3 lagi tu dia ada beberapa tempat dia hidup, lepas tu dia bersebar-sebar pondok, lepas tu bakar-bakar dia ada sampai ke hari ni. Saya tak ada nak korek baca kalau anak cucu dia tak ada gaduh nak goyak kita. Kalau anak cucu biasa duk kaya duk gapo kita rasa nak goyak. Khabar tak bakar mu ni kuliah ni molek ni mu kena jagalah keturunan mu. Keturunan molek tu gapo mu jadi kaya dia gila aku ni. Dah, nak teruslah. Kalau jadi jahil tu jadi benda pelik tu. Betulah bakar-bakar sah kalau tahu bakar dia tu dia kembali klik kepada marwah keturunan tu. Kita kena jaga keturunan baik. Maka 5 bakar ni saya yakin dan saya berasa tahulah bahawa tak habis bakar 5 ni duk lagi taning. Dan walaupun generasi belakang-belakang ratusan tahun pindah lari ke mana zaman musuh perang pun, tapi bakar dia ada. Ni tak ada mari lagi zaman Syekh bersama. Bukan ni. Hak ni dulu lagi. Mula-mula tani buat kerja Islam, lepas pada pakai Ali ni, demo ni mari dah ni. Saya 5 orang ni mari dah. Maka gitulah tani kita ni tempat gedung ilmu, gedung ulama. Bakar-bakar baik banyak. Habis itulah kita orang taning ni pun orang baik-baik. Orang molek-molek. Maka kita jagalah kebaikan kita. Dan kita jaga maruah kita, keturunan kita. Kerana kita ni keturunan baik. Kita ni bukan wak main. Kita keturunan para-para raja besar. Dan juga keturunan para-para ulama waliullah. Mau kita ni jelas nyata ada benda ni. Dan kita sabit sakut ke mana pun kita ni tempat molek dah. Tempat gedung ilmu, tempat serami Mekah. Maka kita jangan jadi serami Mekah kita ni bunuh. Ataupun dengan kerana kita lalai, kita terlupa. Sebab bakar tani, darah tani, lagu-lagu mana pun dia klik pergi ke tani semula. Hanya kita ngaji sejarah banyak dan tahu asal-usul dulu sikit tu ya. Dan semoga kita ni orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah sepenuh-penuhnya.
Dengan kita jaga jati diri, dan kita bangga kita orang Islam, kita orang Melayu, dan kita boleh bawa Islam kita pergi ke depan lagi. InsyaAllah pada malam ni sekarang ni saja dulu. Minggu depan ni mengikut tajuk ni. Minggu depan mengikut tajuk, kita nak pergi kepada tajuk Muzaffar wa Mansur. Kita nak pergi kepada permulaannya kerajaan Melayu Taning bergadah, berpelaga, bergomo dengan kerajaan Ayutthaya Rusia. Dia mula bila ke Taning Rusia ni jadi masalah. Kita nak tengok tonkam dia. Pucuk dia hok kata sai molek, dik beradik, tiba-tiba jadi balah di antara Taning dengan Ayutthaya. Kita mula minggu depan. Lepas tu kita cerita hatulah. Mari kepada Gajah Tino nak naik. Maka malam ni sekarang ni saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillah.